Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan pengerusi majlis, para asatizah yang ada di dalam majlis ini, sama ada kita kenali ataupun kita tidak kenali, saya sebenarnya tidak layak untuk berada dan bercakap di hadapan tuan-tuan. Tetapi ala kulli hal, atas dasar untuk berkongsi kebaikan, saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan, dan ramai di kalangan yang hadir jauh lebih alim daripada saya, jauh lebih mengetahui, jauh lebih baik daripada saya. Yang ala kulli hal, kita saling membantu dalam perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tajuk kita pada petang ini ialah keistimewaan Sahih Muslim. Saya pun tak tahulah bagaimana nak sampaikan tajuk ini supaya tuan-tuan nampak keistimewaan Sahih Muslim tu. Sebab saya sendiri pun tak nampak istimewa dia tu sejauh mana. Sebab lemahnya ilmu saya, dan mungkin saya rasa waktu kami mengaji Muslim dulu, waktu yang paling banyak budak tidur ialah waktu masa Sahih Muslim. Sebab dalam Sahih Muslim, bilangan hadis dia ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Satu kata 12,000, satu kata 8,000, yang berulang-ulang. Tapi cara penomboran sahaja sebenarnya berbeza. Isi kandungan itulah. Nah, jadi biasanya siapa yang mengikuti pengajian sistem Dauratul Hadis, mengikut sistem India Pakistan, biasanya kitab-kitab hadis akan dibahagikan kepada 2 juzuk. Bukhari awal, Bukhari thani. Muslim awal, Muslim thani. Abu Daud awal, Abu Daud thani. Tirmizi awal, Tirmizi thani. Ibnu Majah satu kitab sahaja, Nasai satu kitab sahaja, Muwatta Imam Muhammad, Muwatta Imam Malik satu kitab sahaja. Syarah Ma'anil Athar oleh Imam Tahawi rahmatullahi alaih pun ada satu kitab sahaja. Sebab dalam sistem pengajian kami ada 4 kitab yang wajib habis dan wajib pada pelajar lulus periksa. Kalau tak lulus periksa salah satu daripada 4 kitab ni, maka mereka tidak akan dapat sijil lah, mereka kena repeat lagi, iaitu Bukhari Syarif, Muslim Syarif, Tirmizi Syarif, dan juga Abu Daud Syarif. Jadi tuan-tuan, kebiasaannya apabila kita mengaji Sahih Muslim, guru yang sama yang mengajar Sahih Bukhari akan mengajar Sahih Muslim. Biasanya gitu. Jadi ramai orang tanya, kita mengaji kitab sampai 9 kitab dalam masa 1 tahun, sempat habis ke? Dia syarah semua ke? Kita kata 4 kitab utama ini akan diberi perhatian oleh para ustaz kami untuk disyarahkan, dari sudut maksudnya, dari sudut terjemahannya, dari sudut perbezaan pendapat para ulama, fiqahnya, dalil bagi mazhab-mazhab fiqahnya. Benda itu dibahaskan secara panjang lebar. Jadi untungnya pengajian kitab hadis dalam satu tempoh masa, iaitu setahun, iaitu perbahasan-perbahasan yang berulang, tidak akan diulang oleh lagi para ustaz. Nampak tak tuan-tuan? Terutamanya Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sahih Bukhari, ustaz kita akan syarah keseluruhan hadis, dan periksa pun masuk keseluruhan hadis, dengan erti kata tidak ada tempat ataupun tidak ada orang kata spot-spot soalan ni masuk, soalan ni tak masuk. So para pelajar tahun akhir mereka akan mutalaah Bukhari Syarif, keseluruhan Bukhari dengan syarah dan seumpamanya. Kemudian dalam Muslim Syarif, dia ada tempat-tempat yang mana ustaz dia akan syarahkan dengan begitu detail. Antara yang disyarahkan dengan detail ialah muqaddimah Imam Muslim rahmatullahi alaih. Imam Muslim, antara keistimewaan kitab dia letak muqaddimah. Dan yang kedua, ustaz-ustaz kami akan syarahkan secara keseluruhan hadis-hadis di dalam Kitabul Iman. Sebab kitab yang pertama dalam Sahih Muslim ialah Kitabul Iman. Kemudian tuan-tuan, dia masuk Kitabut Taharah. Bila masuk Kitabut Taharah,
ustaz-ustaz kami hanya akan syarahkan hadis-hadis zawaid sahaja. Apa itu hadis-hadis zawaid? Hadis-hadis zawaid ialah hadis-hadis yang bersifat penambahan yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Ilmu zawaid ni satu ilmu dalam bidang hadis. Tuan-tuan selalu dengar Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid oleh Al-Imam Al-Haythami Nuruddin rahimahullahu ta'ala. Itu merupakan hadis-hadis yang mana dikumpul yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang dijadikan sebagai induk kitab tu. Jadi tuan-tuan, Al-Hafidh Al-Imam Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih meninggal pada tahun 804 Hijrah. Beliau ada menulis kitab Zawaid Sahih Muslim ke atas Sahih Bukhari, iaitu hadis-hadis yang mana tidak disebut di dalam Sahih Bukhari ada dalam Sahih Muslim dan telah disyarah. Cuma min su'i hadzina, bukan kita punya rezeki tuan-tuan, kitab itu tidak sampai kepada kita. Tak silap saya Al-Hafidh Ibn Mulaqqin, dia kebakaran perpustakaan peribadi dia, dan disebabkan oleh perpustakaan peribadi dia terbakar, dia berlaku orang kata sedikit kekacauan pada hafalan dia. Dia jadi macam tak betul sikit dia punya hafalan. Sebab apa? Sebab kerana terlalu sedih memikirkan kitab-kitab dia pada zaman tersebut bukan mudah tuan-tuan. Tak ada kitab boleh print, tak ada kitab boleh kirim kat pelajar mengaji di Mesir, di Madinah, di Mekah. Zaman dulu kitab semua tulis tangan, tak ada mesin percetakan. Jadi menyebabkan dia sedikit berubah hafazan dia kerana terlalu sedih. Buku dia terbakar. Dan antara yang terbakar ialah kitab Zawaid Imam Muslim rahmatullahi alaih ke atas Sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan, apabila ustaz-ustaz kami sampai kepada hadis zawaid, hadis-hadis tambahan, dia kata haza zaid, dan dia akan syarahkan hadis-hadis yang mana zaid. Adapun hadis-hadis yang kita telah dengar syarahannya di dalam Bukhari Syarif, di dalam Tirmizi Syarif, di dalam Abu Daud Syarif, maka itu semua ustaz kita kata calih, jalan, agi poro, baca terus, baca sehinggalah sampai kepada tempat zawaid balik. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni boleh kita buat apabila kita mengaji secara kolektif, secara keseluruhan kitab-kitab itu dalam masa 1 tahun ataupun 2 tahun. Tapi kalau kita baca kitab tersebut secara berasingan, Muslim baca dulu, kemudian tak tahu berapa tahun pula baru kita baca Bukhari, berapa tahun pula baru kita baca Abu Daud, kita tak boleh buat cara macam tu. Faham tak tuan-tuan? Jadi sebab itulah sistem dauratul hadis yang mana mengaji selama setahun penuh, 7 jam, 8 jam satu hari menghadap guru-guru membacakan kitab, tak boleh habiskan hadis-hadis tersebut. Jadi tuan-tuan, masa kita orang mengaji Sahih Muslim, waktu yang paling best untuk tidur lah sebenarnya, terutamanya waktu selepas solat zuhur. Period ketiga manusia dah mula mengantuk, dengan kipas kuat. Jadi biasanya pada setengah tahun pertama menjadi giliran para pelajar untuk membacakan hadis di hadapan guru. Dia ada giliran-giliran dia. Dan bila setengah tahun kedua, guru kami akan bacakan hadis-hadis tersebut, dan biasanya waktu guru baca itulah kita akan tidur lah. Tapi alhamdulillah saya tak pernah tidur dalam kelas. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya memang jenis payah nak tidur dalam kelas. Tapi ustaz kami kadang-kadang dia tahu tempat-tempat hadis yang dia hafal, dia akan angkat kepala dia, tapi dia akan terus baca. Dia akan tengok mana satu pelajar yang tidur, dan lepas tu dia akan bermula dengan dia punya sesi mengetes para pelajar. Test dia mudah ya. Ustaz suruh ambil jari ni, telunjuk ni, ustaz suruh tunjuk dekat baris mana sekarang ustaz sedang baca. Tak boleh sambang dengan siapa-siapa, tak boleh cakap dengan siapa-siapa. Waktu tu je ustaz akan test. Tangan jari telunjuk ni duduk mana. Ustaz mengajar kitab dah 15 tahun. Kadang-kadang dia boleh tengok jari kita lebih sikit ke kurang sikit, kanan sikit ke kiri sikit. Jadi pada waktu tersebut adalah pelajar yang kena denda dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, Imam Muslim rahmatullahi alaih satu syakhsiyah, satu orang individu yang mana kita semua kenal belaka dah. Kita semua kenal belaka dah, merupakan satu orang penulis kitab sahih yang paling sahih selepas Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Ada satu syair yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Aziz Muhaddis Dahlawi di dalam kitab dia Bustanul Arifin
Dan lepas tu dinukilkan oleh para ulama lain yang mana menulis tentang Sahih Muslim. Dia kata apa? Tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya faqalu ayyu dhaini yuqaddamu faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Secara umum dia kata apa? Para ulama mereka bergaduh. Mereka bergaduh tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ayyu dhaini yuqaddamu, hak mana yang perlu diletakkan pada peringkat nombor satu, level nombor satu, Sahih Imam Bukhari ke Sahih Imam Muslim, rahmatullah alal jami'. Kemudian penyair berkata, laqad faqal Bukhari sihhatan, sesungguhnya Sahih Bukhari mendahului Sahih Muslim dari sudut kesahihan hadis. Secara general, syarat Imam Bukhari rahmatullah alaih lebih keras dan lebih detail dan lebih syadid berbanding dengan syarat Imam Muslim rahmatullah alaih. Kama, sebagaimana faqa fi husni sina'ati Muslimun, Imam Muslim rahmatullah alaih dari sudut sina'ah hadithiyah, dari sudut penulisan hadis, penyusunan hadis, melebihi Imam Bukhari rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan, sebahagian ulama mereka mengatakan bahawasanya Sahih Imam Muslim rahmatullah alaih ini lebih baik berbanding dengan Sahih Imam Bukhari rahmatullah alaih. Biasanya ulama-ulama di sebelah barat negara Islam yang kita namakan sebagai Maghribi, Morocco sekarang, belah-belah Andalus dan seumpamanya, mereka banyak memberi perhatian kepada Sahih Al-Imam Muslim rahmatullah alaih berbanding dengan Sahih Imam Bukhari rahmatullah alaih. Sebab tu kalau kita tengok syarah-syarah Muslim pada zaman dahulu, kebanyakannya datang daripada ulama-ulama sebelah sana. Nanti insya-Allah kita akan cerita sedikit sebanyak. Tuan-tuan, sebelum kita mengaji, biasanya para ulama mereka akan bahagikan pendahuluan kepada dua jenis pendahuluan. Satu dinamakan sebagai muqaddimatu ilmin, iaitu pendahuluan berkaitan dengan ilmu itu secara umum, iaitu cerita tentang hadis, kehujahan sunnah, penulisan kitab-kitab hadis dan seumpamanya lah. Jenis-jenis kitab hadis, ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu hadis, benda itu merupakan muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua ialah muqaddimatu kitab, iaitu berkaitan dengan kitab yang mana kita nak bahaskan dan kita nak bincangkan. Dan termasuk dalam perbahasan muqaddimatu kitab ialah tentang peribadi ataupun orang kata biografi ataupun sejarah hidup penulis itu. Biasanya tuan-tuan, siapa yang mana mengaji Daratul Hadis, muqaddimah ilmu dan muqaddimah kitab ini sahaja dah ambil masa lebih kurang 2 minggu untuk dibahaskan oleh setiap guru yang mengajar setiap kitab. Lebih kurang pengajian kita dalam 1 jam 1 hari untuk setiap kitab. Para ustaz akan membahaskan muqaddimah-muqaddimah ilmu-ilmu yang ada di dalam muqaddimah ini lebih kurang 2 minggu sebelum kita masuk ke dalam isi kandungan kitab tersebut. Jadi sekarang tuan-tuan, kita ada lebih kurang hanya 1 jam dan 10 minit telah berlalu. Tak mampu saya nak cerita semua benda pada tuan-tuan, dan saya pun tak mampu untuk hafal semua benda pada tuan-tuan. Jadi kita akan cuba untuk ambil yang penting-penting. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal kedudukan penulis, kita tak kenal kedudukan kitab, maka kita tidak akan rasa apa-apa keistimewaan pada penulis dan juga pada kitab tersebut. Tuan-tuan, muqaddimatu ilmin, pengenalan kepada ilmu hadis, kebanyakan daripada kita tahu belaka dah, tentang ta'rifnya, tentang sejarahnya, tentang cabang-cabang ilmu di dalamnya, semua kita tahu insya-Allah. Jadi hari ini kita nak fokus kepada muqaddimatu kitab, iaitu pendahuluan ataupun pengantar ataupun prakata kepada kitab tersebut, yang mana dibahagikan kepada 2. Pertama berkaitan dengan musannif rahmatullah alaih, iaitu al-Imam al-Hafidh al-Hujjah Amirul Mukminin fil Hadis Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kausaj an-Naisaburi al-Qushairi rahmatullah alaih. Nama dia ialah Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kausaj an-Naisaburi al-Qushairi. Dan Abul Husain dia punya gelaran dia, Abul Husain, laqab dia, kunyah dia ialah Abul Husain. Imam Muslim rahmatullah alaih, Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alaih, merupakan satu orang Arab daripada keturunan Qushair. Sebab tu dinamakan sebagai Al-Qushairi,
tak, nisbah dia kepada kabilah Arab, yang mana memang dia ni daripada keturunan Arab, dan beliau berasal daripada satu tempat dinamakan sebagai Nisabur. Tak, bahasa Inggeris mungkin dia sebut Nishapur ke apa, Nishapur, iaitu satu provinsi, satu daerah di Iran. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih telah dilahirkan di dalam keluarga ilmu dan juga taqwa. Ayah dia Al-Hajjaj ibn Muslim merupakan satu orang ulama besar juga, yang mana ada majlis-majlis pengajian, dan para ulama berselisih pendapat bilakah Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih dilahirkan. Sebahagian mengatakan 202, sebahagian mengatakan 204, sebahagian mengatakan 206 hijrah. Tetapi ramai para ulama mengatakan bahawasanya 206 hijrah itu lebih tepat. Tak, biasalah tuan-tuan, dulu mana orang tahu dia akan jadi ulama, orang akan tulis dia punya date of birth bila. Tak, tapi itu yang menjadi adat kebiasaan. Tak, mereka tidak tulis dengan baik, dan biasanya mereka pun tak bercerita. Kadang-kadang mak ayah sendiri pun mereka tak tahu bila anak mereka lahir setelah berpuluh-puluh tahun. Bukan zaman kita hari ni ada dokumentasi tak, bila lahir pukul berapa, jam berapa. Jadi Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih ada 3 pendapat tentang tahun kelahiran dia, 2002, 2004, 2006, dan ramai ulama yang memberi tarjih ataupun memilih pendapat pada tahun 2006 hijrah beliau dilahirkan. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih, dia ni seumpama anak-anak lain yang mana bermula mengaji ilmu mengikut tertib yang telah diatur oleh ulama-ulama pada waktu tersebut. Bermula menghafaz Al-Quran, kemudian mengaji hukum hakam fiqh, faraid dan seumpamanya sebelum mereka mengaji hadis. Sebab mereka mengikut tertib. Tak boleh bila orang tu umur 7-8 tahun nak mula mengaji hadis. No, itu bukan tertib para ulama. Jadi Imam Muslim rahmatullahi alaih juga dia telah mengikut tertib sebagaimana yang telah dibuat oleh ulama-ulama pada waktu tersebut. Mula dengan hafal Quran, mengaji hukum hakam fiqh lebih kurang, nak mengaji faraid lebih kurang, nak sebagaimana disebut. Maka selepas itu beliau mula mengaji hadis, dengan erti kata mengaji betul. Bawa buku, bawa pen, bawa kertas, dia mencari dan mengutip ilmu hadis yang mana ada di kalangan para ulama yang berada di kampung halaman dia, sebelum Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih mengembara, pergi ke tempat-tempat yang berbeza untuk mengutip ilmu-ilmu daripada pelbagai guru daripada pelbagai negara. Imam Muslim rahmatullahi alaih mula umur dia berapa? 12 tahun. Kita 12 tahun duk main putih getah lagi, belaga putih getah. Tak. Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih 12 tahun dia telah menulis ilmu daripada ulama-ulama setempat, dan dia pergilah, tuan-tuan boleh sebut mana-mana negara, Kufah, Basrah, Rai, Baghdad, Mekah, Madinah. Tuan-tuan boleh kumpul nama-nama negara tu, biasanya Imam Muslim rahmatullahi alaih pergi. Dan Imam Muslim rahmatullahi alaih dia telah ambil ilmu daripada hampir 220 orang guru. 220 orang guru. 220 orang guru sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman At-Tawalibah di dalam kitab dia Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Tetapi apabila saya baca dalam Dars Muslim oleh Mufti Muhammad Rafi' dalam bahasa Urdu, dia kata guru Imam Muslim lebih kurang 212 dan setengah kata 213. Jadi saya tak tahu hak mana hak betul, sebab saya tak pernah hafal pun nama guru Imam Muslim. Jadi tuan-tuan balik buat cek sendiri. Yang saya hafal hanyalah 10 nama sahaja dululah, zaman mengaji dulu. Sebab soalan yang keluar dalam periksa biasanya 10 nama guru yang Imam Muslim rahmatullahi alaih banyak sangat ambil riwayat dan diletakkan di dalam kitabnya. Tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh cek nama yang berulang-ulang di dalam permulaan setiap sanad Sahih Muslim, ada lebih kurang 10 guru. Jadi tuan-tuan boleh balik cek 212 ke 213 ke 220. Saya dah bagi pada tuan-tuan hawalah, iaitu rujukan. Tuan-tuan kena balik cek sendirilah, tak boleh nak suap belakang. Kau mana? Jadi 220
20 guru lebih kurang, kita ambil paling tinggi lah, 220 guru. Dan Imam Muslim rahmatullahi alaih, dia telah mengembara untuk satu tempoh yang lama, dan dia mula menulis hadis ketika mana umur dia 19 tahun. Ketika mana umur dia 19 tahun, dia mula mengembara lagi dan lagi, dia tulis hadis dia banyak dia kumpul. Dan tuan-tuan, sehinggalah dia berjaya mengumpulkan banyak riwayat-riwayat daripada ulama-ulama, banyak, dan dia mula pilih hadis-hadis tersebut untuk dimasukkan ke dalam sahih dia. Tak silap saya daripada 300,000 tinlah tak silap saya 300,000 tak Ustaz, 300,000. Sebab saya baca mukaddimah dalam bahasa Urdu, kadang-kadang nombor saya ni pening sikit. Jadi 300,000 lebih kurang dia telah kumpul dan dia telah masukkan dalam Sahih Muslim ketika mana umur dia saya tak tahu. Pada tahun 235 Hijrah dia mula menulis Sahih Muslim dengan usul-usul, dia panggil kitab-kitab yang dia tulis salin daripada guru dia, samaat yang dia dengar tu ada di hadapan mata dia, dan dia telah pilih. Lebih kurang 15 tahun dia ambil masa untuk menulis Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Hak ni sebagaimana diberitahu oleh khas syigrid dia, anak murid khas dia, iaitu Ahmad ibn Salamah. Dak lebih kurang 15 tahun aku duduk bersama dengan tok guru aku Imam Muslim rahmatullahi alaih, memilih-milih hadis untuk dimasukkan ke dalam kitab tersebut. Lebih kurang Imam Bukhari rahmatullahi alaih 16 tahun. Betul tak tuan-tuan? Jadi siap tulis kitab tersebut pada tahun 250 Hijrah. 250 Hijrah, dan Imam Muslim rahmatullahi alaih meninggal pada tahun 261 Hijrah. 261 Hijrah. Jadi lebih kurang 15 tahun Imam Muslim rahmatullahi alaih dia telah tulis kitab tersebut, dan dia meninggal pada tahun 261 Hijrah. Kata para ulama, ada satu sebab yang ajaib tentang kematian Imam Muslim rahmatullahi alaih. Tuan-tuan pernah dengar kot, saya ulang sekali lagi. Imam Muslim ketika mana dia berada di dalam majlis mudzakarah ni majlis untuk mengingati hadis-hadis yang telah didengar dan dihafal. Jadi ada satu hadis Imam Muslim rahmatullahi alaih dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia balik dalam bilik dia, dia cek hadis tersebut. Bila dia balik, kemudian satu orang khadam dia bagi tahu, ada orang telah bagi hadiah buah kurma lebih kurang sebakul. Imam Muslim rahmatullahi alaih dia pada waktu tersebut dia dengan begitu syaraf, begitu tumpuan, dia cek hadis, dia cek balik dalam usul dia, dalam kitab-kitab dia. Dia tak tahu, mungkin dia terlepas pandang, dia tak ingat. Jadi sambil dia cek, sambil dia makan buah kurma tersebut, sambil dia cek, sambil dia makan, sambil dia cek, sambil dia makan, sehinggalah habis keseluruhan kurma tersebut. Dan alhamdulillah dia jumpa hadis tersebut pada keesokan harinya. Tetapi kata para ulama, dia mati disebabkan oleh makanan yang dia makan tu tak boleh nak digest dengan baik dan seumpamanya. Dia telah meninggal dunia rahmatullah alaih. Tengok tuan-tuan, ulama dulu bila masyruf, bila mereka sibuk dengan satu-satu benda, jadi sampaikan dia tak sedar apa yang dia buat. Dan Al-Warraq, tak silap saya, katib Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia kata aku tengok Imam Bukhari ni kat 17 kali 18 kali bangun pada waktu malam. Sebab apa tak boleh nak tidur? Bila nak letak kepala, fikir satu hadis, bangun, tengok, cek, semak. Mari nak tidur pula, terfikir satu hadis, bangun, cek, semak. 17 kali 18 kali satu malam, untuk selesaikan apa yang ada di dalam kepala otak dia. Jadi tuan-tuan, itu secara umum Imam Muslim rahmatullahi alaih. Imam Muslim rahmatullahi alaih, ramai guru dia, antara guru yang banyak memberi kesan kepada beliau ialah Al-Imamul Bukhari rahmatullahi alaih, Amirul Mukminin fil Hadis Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Ketika mana Imam Bukhari datang ke Nisabur pada tahun 250 Hijrah. Datang kali terakhir ke Nisabur Imam Muslim rahmatullahi alaih pada waktu tu siap dah tulis kitab dia. Dan Imam Muslim rahmatullahi alaih dia melazimi Al-Imamul Bukhari rahmatullahi alaih, sehinggalah berlaku apa yang tuan-tuan tahu antara Imam Bukhari rahmatullahi alaih dengan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim rahmatullahi alaih, tentang fitnah khalqil Quran. Tuan-tuan tahu cerita panjang lebar
ada beberapa perkara yang berlaku sehingga kan berlaku salah faham itu ini. Pendek cerita, Al-Imam Muhammad ibn Yahya Adh-Dhuhli dia telah larang orang daripada pergi kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Siapa pergi kepada Imam Bukhari, jangan datang pada aku. Benda tu sampai kepada Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih, dan Imam Muslim rahmatullahi alaih hantar balik semua hadis yang dia telah ambil daripada Imam Muhammad ibn Yahya Adh-Dhuhli. Sebab apa? Sebab dia nak duduk dengan Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan, last sekali lama juga dia bersama dengan Imam Bukhari rahmatullahi alaih, sehinggalah Imam Bukhari kembali ke kampung halaman dia dan meninggal. Dan Imam Muslim rahmatullahi alaih adalah penerus bagi ilmu Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Cumanya begitu, ulama tanya kenapa tidak ada satu riwayat pun daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih yang ada di dalam Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Adakah kerana Imam Muslim marah dengan Bukhari, ataupun kerana Imam Muslim berselisih pendapat dengan Imam Bukhari rahmatullahi alaih? Tidak. Kata para ulama, satu, ketika mana Imam Muslim berjumpa dengan Imam Bukhari pada pertemuan-pertemuan awal, Imam Muslim rahmatullahi alaih masih lagi dalam proses mengumpul hadis. Mengumpul hadis, tulis dan seumpamanya. Dan Imam Muslim rahmatullahi alaih diberi rezeki untuk bertemu dengan guru kepada guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi berkongsi ramai guru, tuan-tuan. Jadi menyebabkan Imam Muslim rahmatullahi alaih tidak sebut nama Imam Bukhari di dalam kitabnya, sebab dia ambil straight daripada guru Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, uluwus sanad, iaitu sanad yang tinggi, merupakan satu benda yang memang dikejar-kejar oleh para muhaddithin. Kenapa kita nak sebut sanad yang rendah, yang ada banyak perawi antara penulis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di sana adanya sanad yang tinggi, iaitu kurang bilangan perawinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dasar itu Imam Muslim rahmatullahi alaih tidak menulis. Dan kalau nak kata Imam Muslim rasa dengki ataupun marah, benci kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih, sepatutnya ketika mana datangnya Imam Bukhari kali kedua pada tahun 250 Hijrah, Imam Muslim tak caralah ke Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Dah kata dengki, patut tak ambil kisah lah, tak ambil tahu lah. Dan sepatutnya dia akan berada bersama dengan Muhammad bin Yahya Adh-Dhuhli. Tapi sejarah menceritakan sebaliknya kepada kita, iaitu Imam Muslim sanggup hantar semua riwayatnya daripada Adh-Dhuhli, letak di atas unta kenderaan, hantar balik. Nak tunjuk bahawasanya Imam Muslim tidak marah pada Imam Bukhari pun, Imam Muslim tidak dengki pada Imam Bukhari pun. Bahkan dalam riwayat kata, apabila Imam Muslim rahmatullahi alaih tanya tentang hadis kafaratul majlis kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih, Imam Bukhari berjaya mengeluarkan kecacatan yang ada dalam hadis tersebut, menyebabkan Imam Muslim rahmatullahi alaih kata apa? Wahai Imam Bukhari, biarkan aku untuk cium kaki engkau. Sesungguhnya engkau adalah ustazul ustazin. Kamu ini merupakan guru bagi para guru, dan tabibul ilal, merupakan orang yang paling pakar dalam kecacatan hadis. Dan tidak ada orang yang benci, hasad kepada engkau kecuali orang yang tak betul kehidupan dia. Itu antara persaksian Imam Muslim rahmatullahi alaih kepada guru dia Al-Imamul Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan, itu secara umum tentang sejarah hidup Imam Muslim, tentang guru-guru Imam Muslim, tentang orang kata rehlah beliau mencari ilmu pengetahuan, yang mana banyak orang kata faedah-faedah yang boleh kita ambil sebenarnya daripada situ. Tetapi masa tidak cukup, dah setengah jam berlalu. Saya nak pergi kepada bahagian kedua muqaddimatu kitab, iaitu tentang kitab Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Tuan-tuan, kitab Sahih Muslim rahmatullahi alaih kita kenali sebagai Sahih Muslim, tetapi sebenarnya nama dia ialah Al-Jami'us Sahih dan Al-Musnad. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, iaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Panjang lagi lah, tapi saya tak ingat dia punya nama penuh dia. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Al-Jami', setiap penamaan dia ada dia punya ciri-ciri yang perlu kita fahami. Sebab para ulama dia tak bubuh nama mudah-mudah. Jadi tuan-tuan, apabila kita kata Al-Jami', maksudnya kitab tersebut
ada kriteria ataupun muasafat tertentu, ciri-ciri tertentu sehingga ia dinamakan sebagai kitab Al-Jami'. Saya rasa Al-Fadil Dr. Ustaz Faisal dah bagi tahu ketika mana membentangkan tentang Jami' Tirmizi pagi tadi. Kenapa kitab itu dipanggil sebagai Al-Jami'? Kenapa Sahih Bukhari juga dipanggil sebagai Al-Jami'? Secara umumnya para ulama mengatakan bahawasanya di dalam Sahih Imam Muslim, dalam Sahih Imam Bukhari, dalam Sunan Imam Tirmizi, Jami' Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, ada 8 bidang ilmu, yang mana riwayat-riwayat hadis dibawa seputar 8 bidang ilmu tersebut. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan hukum hakam, yang ketiga berkaitan dengan adab, yang keempat berkaitan dengan sirah, yang kelima berkaitan dengan fitan dan asyratus sa'ah, iaitu benda yang akan berlaku pada hujung-hujung dunia nanti. Kemudian yang keenam dia berkaitan dengan fadail dan manaqib, iaitu kelebihan para sahabat dan seumpamanya. Yang ketujuh berkaitan dengan riqaq, iaitu melembutkan hati. Yang ke-8 saya tak ingat. Tuan-tuan balik cari sendiri. Hampir dah tu. Satu je markah kalau kurang pun. Ada 99 lagi markah. Tak. Ini antara 8 benda yang mana disebut oleh para ulama kitabut tafsir. Ada kitabut tafsir, cukup 8 benda disebut di dalam Sahih Imam Muslim, Sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dan juga Jami' Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Cuma kitabut tafsir di dalam Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih tidaklah sebanyak yang ada di dalam Jami' Tirmizi dan juga Jami' Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan, itu orang kata bahagian pertama daripada tajuk kitab Imam Muslim, Al-Jami'. Yang kedua ialah As-Sahih. Yang maksud As-Sahih ialah sahih lah, cukup syarat-syarat As-Sahih. Kemudian Al-Musnad. Ya, Al-Musnad ni yang mana diriwayatkan secara muttasil bersambung sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab maudhu' ataupun topik kitab Imam Muslim rahmatullahi alaih ialah hadis-hadis marfu', iaitu hadis-hadis yang mana dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut percakapan baginda ataupun perbuatan baginda ataupun takrir, approval, kebenaran, pengiyaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat-sifat khalqiyah, penciptaan fizikal Nabi, ataupun khuluqiyah, iaitu akhlak pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Imam Muslim rahmatullahi alaih diseumpama dengan Imam Bukhari rahmatullahi alaih, yang sahih mereka berdua dinamakan sebagai As-Sahihul Mujarrad, iaitu hadis-hadis yang mana sahih semata-mata, dan khusus untuk hadis-hadis yang marfu' dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Penulisan hadis sebelum zaman dua imam ni tak bercampur bau. Antaranya tuan-tuan tengok kitab Muwatta', Al-Muwatta'at, antaranya Muwatta' Imam Malik rahmatullahi alaih, di dalamnya ada hadis marfu', di dalamnya ada kata-kata sahabat, ada fatwa sahabat, ada fatwa tabi'in. Lebih kurang juga dengan kitab Musannafat, yang mana mengumpulkan hadis-hadis mengikut tertib fiqh, tetapi di dalamnya ada hadis-hadis Nabi, ada kenyataan para sahabat, ada kenyataan para tabi'in. Antaranya ialah Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shaybah dan seumpamanya. Dan ada sebahagian para ulama, antaranya Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dia tulis kitab yang mana mengumpulkan hadis-hadis para sahabat, setiap sahabat di bawah satu bab. Dan hadis Abu Bakar di bawah satu bab, tanpa ada tertib susunan mengikut fiqh ke, mengikut akidah ke, tak ada. Semua benda disebut secara serentak. Tak, lepas tu hadis Umar, lepas tu hadis Uthman, itu dinamakan sebagai musnad. Sehinggalah tuan-tuan, datangnya zaman Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, tak, disebabkan oleh mimpi, tak, Nabi SAW disebabkan oleh mimpi, dia tengok dia sedang mengipas satu orang lelaki di dalam mimpi beliau, dan bila diberitahu kepada guru dia, ditakbirkan mimpi sebenarnya engkau akan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pemalsuan dan seumpamanya, dan dapat orang kata istisyarah ataupun bermesyuarat dengan guru dia, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali, yang kita kenali sebagai Ishaq ibn Rahuyah, guru kepada Imam Ahmad dan seumpamanya.
guru kepada Imam Bukhari, dan dia kata supaya apa? Supaya dituliskan satu hadis ataupun satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah itu diikut oleh al-Imam Muslim dan ulama-ulama yang datang selepasnya, seumpama al-Imam Ibn Khuzaimah dan al-Imam Ibn Hibban dan Ibn Sakan dan al-Maqdisi dan seumpamanya. Walaupun kitab-kitab yang terakhir yang saya sebut itu, kitab-kitab ke belakang itu tidaklah sama dia punya status dan level sebagaimana sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih dan juga sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan, itu merupakan nama kitab Imam Muslim rahmatullahi alaih. Apakah keistimewaan kitab Imam Muslim rahmatullahi alaih? Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama sekali, Imam Muslim rahmatullahi alaih, beliau menulis muqaddimah bagi kitab beliau. Bila tulis muqaddimah tuan-tuan, senang orang tahu apa isi kandungan kitab, apa syarat yang beliau telah ikut di dalam kitab tersebut. Ini merupakan satu, orang kata, satu mizah, satu kelebihan penting yang mana tidak ada pada orang lain. Imam Bukhari rahmatullahi alaih tak ada muqaddimah. Imam Abu Daud As-Sijistani, Sulaiman Ibn Al-Ash'ath, selepas dia tulis kitab dia, bila ditanya oleh orang, barulah dia telah tulis risalah dia yang dikira sebagai muqaddimah juga untuk kitab dia. Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih tulis muqaddimah untuk kitab dia. Jadi Imam Muslim rahmatullahi alaih juga dia telah tulis muqaddimah untuk kitab dia. Dan muqaddimah Imam Muslim rahmatullahi alaih merupakan satu muqaddimah yang sangat penting antara kitab-kitab awal membahaskan cabang-cabang ulumul hadis, iaitu science of hadis. Dan antara kitab-kitab awal yang mana menulis cabang-cabang ilmu hadis, perbahasan mustalah hadis, istilah-istilah ulama hadis, perbahasan tentang rijalul hadis, perawi-perawi hadis dan seumpamanya. Kitab tersebut, muqaddimah, disyarahkan oleh setiap ulama yang mana mensyarahkan Sahih Muslim. Qadhi Iyad syarah, Al-Maziri syarah, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih syarah. Tak semua ulama boleh kata yang mana mensyarahkan Sahih Muslim mesti dia akan syarah muqaddimah. Cuma ada satu syarah yang begitu lengkap, 2 jilid ditulis hanya untuk syarah muqaddimah Imam Muslim rahmatullahi alaih sahaja, iaitu Qurratu Ainil Muhtaj fi syarhi muqaddimati Muslim ibn al-Hajjaj oleh Al-Syekh Muhammad ibni Adam Al-Atyubi hafizahullah ta'ala, masih lagi hidup, dan saya pernah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan beliau dan hadir majlis beliau masa kita pergi umrah di Mekah. Jadi tuan-tuan, dalam tu 2 jilid telah dibahaskan muqaddimah Imam Muslim rahmatullahi alaih. Kalau kita nak cerita pasal muqaddimah hari ni, tak payahlah dah, kita cerita sikit-sikit je. Apakah benda-benda yang disebut di dalam kitab tersebut, iaitu di dalam muqaddimah. Antaranya disebut tentang syarat Imam Muslim dalam menerima perawi, ada dibahaskan tentang hadis munkar. Ini merupakan kenyataan yang mana dipegang oleh para ulama yang membahaskan isu hadis munkar sampai sekarang. Dengan kata-katanya, wa alamatul munkar fi hadithil muhaddith idza ma uridat riwayatuhu lil hadith ala riwayat ghairihi min ahli al-hifdh wal ridha khalafat riwayatuhu riwayatahum aw lam takad tuwafiqha fa in kana al-aktharu min hadithihi kadhalik kana mahjura al-hadith ghaira ma'mulihi wala ghaira maqbulihi wala musta'malihi. Imam Muslim rahmatullahi alaih dia cerita tentang kriteria satu-satu hadis dikira sebagai hadis munkar, yang mana dinukilkan oleh para ulama yang membahaskan isu mustalah hadis di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Al-Imam Muslim cerita pula tentang, orang kata, kepentingan sanad dalam agama. Perbahasan al-isnadu minad din, sesungguhnya sanad ini adalah daripada agama, dan dibawa kenyataan para ulama salaf tentang kepentingan sanad. Kemudian dicerita pula jangan riwayatkan hadis-hadis yang dusta, hadis-hadis yang palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa riwayat-riwayat menceritakan betapa besarnya dosa kita berdusta atas nama Nabi. Kemudian banyak lagi tentang jarah ta'dil, iaitu masyru' benda ini boleh untuk kita cerita kelemahan-kelemahan perawi, supaya apa? Supaya agama dijaga. Semua benda ini Imam Muslim rahmatullahi alaih telah sebut di dalam muqaddimah dia. Tuan-tuan boleh balik baca syarah muqaddimah tersebut. Lebih kurang 2 jilid kalau tuan-tuan nak faham dengan baik. Kalau nak faham kurang baik,
cari hak sejilid je. Okey, itu antara kelebihan pertama Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Kelebihan yang kedua, Imam Muslim rahmatullahi alaih beliau susun kitab beliau mengikut bab ataupun mengikut kumpulan-kumpulan, boleh kita kata bab jugalah, mengikut kumpulan-kumpulan bab. Maksudnya lebih berbanding dengan kitab macam musnad yang mana tidak susun mengikut bab, ataupun yalah kita kata tidak susun mengikut bab. Cumanya Imam Muslim rahmatullahi alaih ni, dia ni jenis style give and take. Style give and take, dia kata aku susun dah hadis-hadis ni untuk kamu, tetapi aku tak nak letak kitab-kitab ataupun unwan, tajuk-tajuk kitab dan tajuk-tajuk bab. Aku tak nak letak unwan, tajuk-tajuk kitab dan juga tajuk-tajuk bab. Imam Muslim rahmatullahi alaih, ulama khilaf tentang dia. Dia ni bermazhab apa? Sebahagian mengatakan dia bermazhab Syafi'i, sebahagian mengatakan dia tidak bermazhab, sebahagian mengatakan dia mazhab Imam Ahmad, macam-macam lah. Tapi yang jelasnya sebenarnya Imam Muslim rahmatullahi alaih, dia merupakan satu orang muhaddis dan faqih yang mana mengikut jalan ahli hadis, terutamanya pada kurun-kurun tersebut. Mazhab masih belum istiqrar, mazhab masih belum terbentuk dengan baik, jadi mereka berjalan mengikut dalil. Jadi Imam Muslim rahmatullahi alaih satu orang muhaddis, satu orang faqih, tetapi dia tidaklah sampai kepada darjat seumpama Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Auza'i. Tak sampai kepada darjat tu, tetapi dia bukan satu orang muqallid tegar. Maksudnya ikut Imam Syafi'i, tak berpisah dah daripada kenyataan Imam Syafi'i, bukan begitu. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih ada satu kitab saya nak bagi tahu, iaitu Al-Ittijah Al-Fiqhi inda Ashabil Hadith fil Qarnain Al-Thani wal-Thalith Al-Hijri oleh Syekh Abdul Majid gitulah, satu orang syekh di Mesir. Satu orang syekh yang hebat di Mesir. Dia tulis aliran fiqh di sisi Ashabil Hadith pada kurun kedua dan kurun ketiga Hijrah. Tuan-tuan boleh baca, boleh cari dalam PDF insya-Allah, jumpa untuk menceritakan tentang orang kata ittijah, aliran fiqh yang ada pada ulama-ulama pada zaman dahulu. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih, dia tinggalkan hadis-hadis tersebut tanpa kitab dan tanpa tajuk bab, menyebabkan para ulama selepas itu mereka telah berijtihad untuk meletakkan tajuk bab bagi kumpulan-kumpulan hadis yang ada di dalam Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Tajuk-tajuk yang kita duk tengok dalam Sahih Muslim, yang cetakan-cetakan yang ke belakang ni, itu bukan tajuk Imam Muslim letak tuan-tuan. Itu tajuk diletak oleh para pensyarah Sahih Muslim. Biasanya yang masyhur di kalangan kita ialah tajuk yang diletak oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Itu merupakan tajuk yang masyhur. Tapi Qadhi Iyad dia ada tajuk dia, orang lain ada tajuk dia. Dan antara tajuk yang bagus juga yang diletak oleh Mufti Syabir Uthmani Diobandi di dalam kitab dia Fathul Mulhim, tetapi dia tak sempat siapkan kitab tersebut, meninggal. Ada lebih kurang dalam 6 jilid ataupun tak silap saya 3 jilid tebal yang dicetak oleh Darul Qalam. Kemudian kitab itu disambung tak silap saya oleh anak saudara beliau Mufti Taqi Uthmani Sab Damat Barakatuh. Di dalam kitab dia Takmilatu Fathil Mulhim, 3 jilid tebal lagi, dicetak oleh Darul Qalam juga. Jadi tuan-tuan, di sana tuan-tuan baca dalam syarah akan jumpa tempat-tempatnya mana tajuk bab Imam Nawawi rahmatullahi alaih dikritik oleh beliau. Ustaz saya bagi contoh hadis, apabila kita takbir dan kita letak tangan, kat mana kita nak kena letak tangan? Bawah pusat ke, atas dada ke, atas pusat ke? Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia letak tajuk bab meletak tangan di atas pusat, lebih kurang gitulah. Maksudnya bukan bawah pusat. Jadi ustaz kami dia bermazhab Hanafi,
Dan tuan-tuan pun tahu bahawa mazhab Hanafi ni letak bawah pusat, sebagaimana mu'tamad mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih letak bawah pusat juga. Jadi ustaz kami isyaratkan, dia kata apa? Saya tak tahu, dia kata Imam Nawawi ambil mana letak tangan di atas pusat, bukan bawah pusat. Sebab apa? Sebab dalam hadis tak sebut pun tempat tahta surah ke, di atas pusat ke, tahta sadar ke, tidak disebut benda tersebut. Dan sebagaimana tuan-tuan tahu, kebanyakan riwayat-riwayat menceritakan tempat tangan diletak semasa qiyam semuanya daif. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahawa letak atas dada itu kuat, tetapi mengikut muhaqqiqin ulama hadis, tak, semua hadis-hadis yang mentakyin, yang spesify tempat, semua daif. Jadi mustahil lah Imam Muslim rahmatullahi alaih nak letak dalam sahih dia. Itu antara contoh-contoh tarjamatul bab yang ulama mazhab lain kritik Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi satu keistimewaan dalam isu ini, kata para ulama, Imam Muslim rahmatullahi alaih dia membuka peluang kepada para pensyarah hadis untuk syarah sebagaimana Allah bagi dia faham. Maksudnya dia tak letak dia punya fiqh di dalam tu. Tak, Imam Muslim tidak mahu memaksa fiqh dia. Jadi Imam Nawawi mari dengan alat ijtihad dia, dengan ilmu dia, ini yang aku faham. Mari ulama mazhab lain dengan ilmu yang dia ada, dengan maklumat dia yang dia dapat, dengan alat-alat ijtihad yang dia ada, ini yang aku faham daripada kumpulan hadis-hadis tersebut, yang mana merupakan satu perkara yang orang kata istimewa jugalah Imam Muslim rahmatullahi alaih. Sebab tu kalau kita tengok cetakan Sahih Muslim India ataupun Pakistan, tajuk-tajuk bab tidak akan diletak di dalam kitab, dia akan diletak di tepi kitab. Siapa tuan-tuan pernah tengok, tajuk-tajuk bab akan diletak di tepi kitab dan tidak akan diletak di dalam kitab. Antara keistimewaan yang saya tak nampak istimewa dia di mana, semoga Allah maafkan saya, ialah Imam Muslim rahmatullahi alaih dia membezakan antara haddathana dengan akhbarana. Tuan-tuan faham ke tak ni? Ada 15 minit lagi, nak kena syarah ke tak ni? Okey. Apabila perawi dia nak pas hadis kepada anak murid dia di bawah, dan anak murid dia nak pas hadis tu kepada anak murid yang lain, passing ni, kita nak pindah-pindahkan hadis ni, biasanya dia melibatkan mulut dan melibatkan cara hadis diterima. Kalaulah guru membacakan hadis dan anak murid dengar, anak murid catat, dia ada lafaz dia untuk menceritakan proses perpindahan maklumat tersebut. Kalau anak murid membaca hadis yang disalin daripada kitab guru, kemudian dibaca di hadapan guru, dan guru dengar, guru iakan, dia ada lafaz tertentu untuk indicate benda tu, untuk hikayatkan proses yang berlaku tu. Mazhab Imam Muslim rahmatullahi alaih seumpama Imam Syafi'i dan seumpamanya, mereka kata kita bezakan antara haddathana dan juga akhbarana. Haddathana apabila guru meriwayatkan hadis dan anak murid dengar, maka anak murid bila nak sampaikan pada anak murid dia, dia kena kata qala haddathana fulan bin fulan, Syekh fulan bin fulan dia telah riwayatkan kepada aku. Tapi kalau murid dia baca dak hadis depan guru dan guru iakan, maka dia kena riwayatkan secara akhbarana. Berbeza dengan mazhab Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Imam Bukhari, Imam Tahawi dan seumpamanya, mereka kata taswiyah, sama sahaja haddatsana akhbarana. Tapi Imam Muslim rahmatullahi alaih dia akan bezakan. Sebab tu dia akan bawa lafaz tiap guru dia. Kalau dia bawa 3 orang guru yang meriwayatkan hadis yang sama, tetapi guru dia berbeza cara ambil daripada guru dia, maka dia akan kata, saya tak bawa contoh slide lah tuan-tuan balik tengok sendiri dalam Sahih Muslim, dia kata qala fulan, guru aku yang pertama kata haddathana, ada pengguru aku yang kedua dia kata akhbarana. Imam Muslim rahmatullahi alaih dia memang ambil berat tentang benda tu. Masa saya dengar ustaz saya baca, saya kata apalah Imam Muslim ni, tak faham langsung apa faedah dia. Jadi tuan-tuan nampak tak faedah dia, saya tak tahulah. Bila kita orang habis kelas Muslim, sembang dengan ustaz satu orang tu daripada Malaysia juga, dia buat takhasus masa tu, dia kata Allah, kalau kita baca Sahih Muslim, waktu Muslim dia rasa nak mutah jeluk rasa. Tuan-tuan faham tak ni? Rasa nak mutah jeluk. Sebab qala akhbarana, qala fulan haddathana, qala fulan haddathana.
Semoga Allah ampunkan kita tuan-tuan. Kita tak faham apa dia punya faedah. Tapi kadang-kadang dalam masa setahun tu adalah kita nampak, Masya Allah baguslah Imam Muslim ni, dia buat macam ni. Tapi tak ada 2 minit, apalah Imam Muslim dia ulang benda sama, tak faham aku. Wallahu alam. Antara keistimewaan Sahih Muslim, Imam Muslim rahmatullahi alaih, dia jenis, dia tak suka potong-potong hadis. Imam Muslim dia tak suka potong hadis macam Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Benda ni diberitahu di dalam mukaddimah dia. Dia akan kumpul satu-satu hadis pada bab yang paling sesuai pada pandangan dia. Dan hadis itu tidak akan diulang-ulang lagi. Sikit sangat kalau ada pengulangan hadis di dalam Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Berbeza dengan Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Imam Bukhari nampak ataupun berpendapat boleh untuk kita potong hadis dengan syarat-syarat diletakkan di dalam pelbagai bab. Kadang-kadang satu hadis sampai 20 kali Imam Bukhari bawa di dalam Sahih dia, di bawah tajuk-tajuk bab yang pelbagai. Imam Bukhari ni dia baik tuan-tuan. Baik-baik dia pun payah kat Allah juga. Tak, dia tolong bawa istimbatkan apakah pengajaran-pengajaran daripada hadis. Dia letak bawah bab sekian, bawah bab sekian, bawah bab sekian. Tapi Imam Muslim tak. Dia bawa hadis seketul begitulah, dan dia biarkan para ulama yang mensyarahkan untuk keluarkan faedah-faedah daripada hadis tersebut. Dari satu sudut senanglah untuk kita cari hadis-hadis Imam Muslim rahmatullahi alaih berada di satu tempat. Tapi akal kita kena cerdik sikitlah. Bila hadis itu mengandungi banyak poin, banyak isu, tak, kita kena belajar detect hadis ni kemungkinan Imam Muslim letak mana. Dalam kitabus salah ke, Imam Muslim nak letak dalam kitabul aqdiyah ke, hukum hakam, kehakiman ke. Jadi kita kena pandai detect. Biasanya kita kena pandai detect. Zaman sekarang tak pelik lah. Dah, kita dah ada internet, kita dah ada Syamilah, kita dah ada macam-macam, kita boleh detect. Tapi ulama-ulama dulu mereka terpaksa perah otak untuk istihdar, untuk hadirkan di mana orang kata hadis ini di dalam Sahih Imam Muslim rahmatullahi alaih. Okey tuan-tuan, dan Imam Muslim rahmatullahi alaih dia jenis dia hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu dia akan bawa ke semuanya sampai 7, 8, 10 riwayat diletak di satu tempat. Di sini merupakan faedah yang besar. Kata para ulama, antara faedah-faedah dia ialah kita dapat melihat hadis itu secara kolektif, secara keseluruhan. Jadi kita boleh faham hadis itu dengan lebih baik dan dengan lebih tepat. Dari sudut sanadnya pun berfaedah, dari sudut matan pun berfaedah. Antara faedah dari sudut sanad ialah dari sudut syawahid mutabaat, iaitu banyak riwayat-riwayat dibawa menunjukkan bahawa hadis ini ialah hadis yang begitu kuat, diriwayatkan daripada pelbagai jalan. Kalaulah di dalam sanad ada perawi yang melakukan tadlis, iaitu riwayatkan secara tidak bersambung dengan lafaz yang jelas, maka ada jalan-jalan lain dibawa oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih menyatakan bahawasanya perawi ini telah sebut dengan cara bersambung. Tak, kalau dalam sanadnya ada perawi yang mubham, tidak dikenali siapa batang tubuhnya, seumpama kita sebut tadi syekh, tak, datang dalam riwayat-riwayat lain telah dita'yin, telah dispesifai siapa syekh tersebut. Banyak lagi lah tuan-tuan kalau kita nak cerita. Tak, benda ni laisal khabar kal mu'ayanah. Benda yang kita dengar ni tuan-tuan tidak sama dengan benda yang kita tengok dan kita alami. Jadi Imam Muslim rahmatullahi alaih dia telah tulis hadis-hadis dalam sahih dia dengan orang kata dengan syarat-syarat yang begitu tinggi, syarat-syarat yang begitu ketat. Tetapi adalah beberapa hadis yang mana Imam Muslim rahmatullahi alaih telah sebut sebagai untuk memberitahu kepada pembaca hadis tersebut lemah. Benda ini ditulis di dalam mukaddimah. Cumanya berlaku khilaf di kalangan para ulama semasa tentang ada tak hadis yang ma'lul, hadis yang cacat dalam Sahih Muslim. Sebahagian kata tak ada, sebahagian kata ada, dan mereka bawa bukti-bukti, dan benda ini menyebabkan berlaku pergaduhan di kalangan para ulama hadis yang melampaui had dan batas sampai menyebabkan bawa kepada kritik akidah, dak, musuh as-sunnah dan seumpamanya. Benda ni tuan-tuan tahu tak, sehinggalah terlahirnya buku-buku seperti Abqariyatu al-Imam Muslim oleh Syekh Hamzah Malbari. Beliau berselisih pendapat dengan Syekh Rabi' Madkhali dalam isu ini, tetapi apa yang diberitahu oleh guru-guru kami, ada tempat-tempat dalam Sahih Muslim Imam Muslim bawa riwayat yang hujung-hujung untuk cerita tentang
kecacatan yang mana berlaku di dalam riwayat tersebut. Satu contoh yang mudah tuan-tuan ingat, antara 7 golongan manusia yang mana akan dilindungi di bawah lindungan Allah pada hari yang mana tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Antaranya yang terakhir ialah rajulun tasaddaqa biyaminihi, satu orang lelaki yang mana dia menginfakkan, dia bersedekah guna tangan kanan dia, wala ta'lamu shimaluhu, dan tangan kiri dia tak tahu. Tetapi salah satu daripada riwayat tersebut, dia kata apa? Satu orang lelaki yang mana bersedekah dengan tangan kiri dia dan tidak diketahui oleh tangan kanan dia. Hadis itu dihukum cacat oleh para ulama. Maklub ni hadis yang mana tertukar. Sepatutnya sebut kanan dulu baru kiri, tetapi di sini sebut kiri baru kanan. Jadi hadis maklub merupakan salah satu daripada hadis-hadis yang cacat, dan dia tidak sahih lah. Nabi SAW tak cakap macam tu lah. Tetapi Imam Muslim letak juga dalam sahih dia. Imam Muslim letak dalam sahih dia sebagai isyarat di beberapa tempat ada hadis-hadis ma'lul yang mana Imam Muslim rahmatullahi alaih nak bagi tahu. Tapi bukan semua tempat, hanya beberapa tempat yang kecil sahaja Imam Muslim rahmatullahi alaih telah sebut. Jadi tuan-tuan, masa pun dah tak banyak, ada 5 minit lagi. Kita kalau kita dengar orang kata anak-anak kunci, mukaddimah ni, kita hanya akan dapat gambaran secara umum sahaja. Isi kandungan hadis tu hak penting sekali untuk kita belajar. Sebagaimana Ustaz Umar bagi tahu semalam, sebagaimana kita ada sahih dan dhaif hadis, kita juga kena ada buat buku sahih pemahaman hadis dengan dhaif pemahaman hadis. Kita ni dengar tentang orang kata mukaddimah Muslim, mukaddimah Bukhari, metodologi Muslim, metodologi Bukhari. Kita dengar dah puluh tahun dah, tetapi kita tak pernah masuk dalam kitab tu. Kita dengar satu-satu perbahasannya. Sedangkan metodologi ini anak kunci sahaja. Sebagaimana wuduk ini merupakan alat untuk kita masuk semayang. Tapi kalau daripada pagi sampai ke petang kita duk main air je tuan-tuan, lepas basuh muka basuh, lepas basuh tangan basuh, lepas basuh kaki basuh, bila kita nak semayangnya? Jadi sekarang kita kena usaha bagaimana pengajian hadis sesuai untuk semua peringkat, orang awam pun ada, pelajar ilmu pun ada. Kita kena usahakan. Ini merupakan satu bidayah, satu permulaan yang baik untuk memberi pengenalan kepada tuan-tuan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ada benda yang boleh baca sendiri, ada benda yang tuan-tuan kena berguru. Ada benda yang kena baca sendiri pun tak apa, ada benda yang boleh baca sendiri, dan ada benda yang tuan-tuan kena berguru. Jadi ilmu diambil daripada mulut para ulama. Yang diambil daripada mulut para ulama yang insya-Allah sanadnya, silsilahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tariqah, ini merupakan cara ulama-ulama kita daripada dulu sampai sekarang. Jadi tuan-tuan, semoga perkongsian ringkas saya pada tuan-tuan hari ini memberi manfaat untuk kita lebih berkenalan, lebih cinta, lebih kasih, lebih sayang kepada Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih. Walaupun banyak tempat bila kami dengar dalam kelas tu kata bilalah nak habis ni. Sebab ada banyak benda kami tak faham. Imam Muslim rahmatullahi alaih dipuji kerana hebatnya kitab dia, tapi kami budak-budak bodoh sama macam ini ai, tak faham. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah tu je lah kot. Habis dah lah. Wa sallallahu sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya antara adat saya dalam kelas, bila ustaz kata dia kata habis untuk hari ni, saya akan selawat kuat kali dalam kelas. Wa sallallahu sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ayat gembira lah kelas habis dah.